me go. Look at me go. Yo, apa khabar semua? Salam sejahtera dan selamat datang ke Berbulu dengan Ben. Satu lagi edisi di mana kita kembali dalam kehangatan Liga Perdana Inggeris khususnya yang menjadi tumpuan pada hari ini. Dan hari ini untuk membincangkan segala topik-topik yang aku dah keluarkan dekat poster, aku dah minta dari reaksi korang dekat social media sama ada Twitter ataupun Instagram yang akan aku kongsikan. Ada video juga daripada seorang fan Chelsea, ada komen-komen panas, bernas, semuanya daripada Twitter dan juga Instagram. Tapi tidak ada yang lebih panas daripada seorang tetamu yang asalnya daripada TikTok kita temui dia. Dan di atas persembahan yang agak mantap, kali pertama dia muncul, kita jemput dia kembali. Aku maksudkan adalah saudara Arvin Raj Turu. Apakah Turu? Hello guys. Thank you Ben for Aku sebut nama kau betul betul. Exactly tu. Kau pergi London semata-mata nak beli baju ni balik ke macam mana? London? Ha. Manchester. Sorry cik. Alah, London boleh dapat. Wah. Lily White kau boleh pergi Okey lah, beli benda ni. fair Kau enough tingkat lah. 4 ke tingkat 5? Betul bisa. Kau tahu kan? Okey bro. Okay. Steady Okey. Api Sohid, Okey. setelah sekian lama. Terima kasih kerana menjemput lagi sekali. Betul Bi. Sebab saya ni Sebab last saya tu jemput time kalah ni, jemput time menang okey lah. Ingat jemput time kalah ya. sejujurnya kita orang tak boleh nak move on lagi daripada kau meninggalkan Astro. So kita orang terpaksa jemput kau berkali-kali datang balik. Lagipun momen tengah baik untuk Arsenal. So aku rasa tak ada guest yang lebih sesuai dengan kau lah. Cuma aku daripada masuk tadi aku nak cari kamera dia saya tak jumpa. Kalau tidak tu lagi best ni. Faham? Okey. Sebelum sorry Turu. DSLR jangan sebut. Kamera nampak nanti. Okey guys, sebelum kita teruskan banter ni, kita nak ingatkan dulu pada korang, kalau korang nak dengar BDB versi penuh macam biasa, bukan saja korang boleh tengok secara visualnya 1 hour full dalam Astro Go ataupun ulangan di Astro, tetapi korang juga boleh dengar di Spotify, di Apple Podcast, di Shock Podcast, dan juga ialah dekat Astro Go lah. So ini antara platform-platform yang kita dah buka. Selalunya anda meminta versi penuh dan ini adalah peluang untuk anda mendengar secara penuh dekat semua platform podcast yang kita dah sediakan untuk anda. Aku repeat balik Bola Itu Live, BDB, Borak-Borak Botak, semuanya di platform podcast Spotify, Apple Podcast, dan juga Shock Podcast khas untuk tatapan anda semua. Okey guys, tak mau lengahkan masa. Image yang aku tak boleh nak lupakan daripada game tu, walaupun ramai yang mengatakan pada mulanya Garnacho pergi duduk kat situ semata-mata nak menganjing Muhammad Kudus. Ada yang kata disebabkan dia nak mengingkar arahan daripada Angel Di Maria yang mengatakan jangan buat post Ronaldo, tapi dia buat juga kan. Tapi hakikatnya apabila di-join oleh Højlund, bila di-join oleh Kobbie Mainoo, nampak seolah-olah satu image yang bukan nak kata ikonik ke apa, jangan salah faham. Cuma aku fikir 10 tahun lebih sekarang mungkin kita akan melihat image tu kalau Man United berjaya di bawah pengurusan baru, di bawah Ineos, ada sporting director, ada Omar Berada dah masuk apa semua kan. Adakah kemungkinan kita akan melihat 3 individu ini masih lagi menjarum jersey Man United, Turu? Untuk diorang stay dekat Man United, kemungkinan dia jadi tu memang besar. Sebab Rashford still ada. Kau hajar. Despite of apa yang dia buat, score ke, tak score ke, perform tak perform, still ada. Lepak kelab ke? Lepak kelab ke, tak ke, tiba-tiba sakit, tak turun training, still ada. Betul. So kalau kelonggaran yang sama diberi pada player-player ni memang akan ada lah. Sebab Tapi aku faham bab sakit tu. Sebab bila kau pergi kelab malam, kau minum susu sejuk, sakit lah, demam lah. of course lah, janganlah minum sebelum training. Peace. Pendapat kau bila kau tengok image tu? Sebab benda tu jadi viral baru-baru ni. Mungkin ialah atas dasar meremehkan apa yang Kudus buat ketika di London Stadium itu bila dia kalah 2-0, ataupun mungkin dia nak mengikut gaya idola dia sendiri, Cristiano Ronaldo. Bagi aku rasa benda tu something yang fan United boleh raikan sebenarnya. Sebab walaupun selepas game Erik ten Hag cakap yang kata benda ni cuma it's just one game. Tak ada benda yang kita boleh celebrate pun. Tapi sebenarnya kalau dari segi side fans United sekali, sebenarnya benda tu boleh diraikan sebab mungkin akan ada something yang positif moving forward sampai habis season ni. Kalau mereka bertiga injury free, tak ada masalah apa-apa dan boleh kekalkan momentum macam mana dia orang lawan masa dengan West Ham ni. Satu benda yang agak ketara adalah kepulangan 2 pemain di mata aku yang
membawa kepada form sementara ni yang boleh dibanggakan lah. Walaupun ada fan Man United yang masih lagi negatif tentang bagaimana mereka melalui satu momen di mana mereka dibolosi 3 kali dekat Wolverhampton Wanderers walaupun diorang tengah leading. Tetapi aku still melihat keupayaan untuk bounce back, score late goals macam Kobbie Mainoo buat masa ketika lawan Wolves. Dalam game ni total, bukan nak kata korang tak dominate game ni sebenarnya. Kalau ikutkan banyak chances Kita terbaik jujur jatuh kepada West Ham. Tetapi mereka tidak mengambil kesempatan peluang-peluang itu dan korang menghukum mereka dengan betapa klinikalnya. Okey, cerita pasal klinikal ni, Garnacho sebelum ni dia hit and miss lah orang kata. Okey. Tapi sejak semenjak ni dia dah start menjadi seorang finisher agak klinikal. Adakah kita mula melihat the rise of Alejandro Garnacho? Rise of Alejandro Garnacho. Di mana orang takkan petikaikan dah Asnawi Mangku Alam boleh pocket dia. Dia akan ada beberapa momen yang akan datang, dia akan start tunjuk balik dia punya prestasi yang sama. Cuma sekarang ni kita celebrate lah apa yang dia buat. Macam Everton punya wonder goal. Okay, orang celebrate benda tu semua. Kemudian kita dah nampak corak permainan dia yang tak berapa nak betul. Even dalam game West Ham pun ada je beberapa decision dia yang tak berapa betul. Tak silap aku, Højlund pun tengah macam meroyan kenapa tak lepas bola dekat dia for his second, untuk Højlund score second goal. Itu lepas gol Garnacho. So dalam game yang sama, benda-benda macam ni dah berlaku dah. Betul. So what are the chances dalam game-game akan datang takkan terjadi? Betul. Tapi dia nampak lagi menyelah bila dia main kat sebelah kanan. Betul. Compare dengan, yelah kita kena faham Rashford dah mungkin tolak ke tepi belah kiri dan Anthony pun tak berapa menyelah di bahagian tu. So bila dia diletakkan kat sebelah kanan, nampak dia punya function tu lebih. Kalau last berapa game ni berapa banyak dia score, berapa banyak dia assist daripada position dia kat sebelah situ. Betul. Cerita pasal siapa tadi? Højlund. Kau sebutkan pasal Højlund. Something yang aku tertarik dengan Rasmus Højlund ni adalah the level of confidence ataupun keyakinan yang selalunya bila player tak ada confident, dia akan dikritik. Lagi-lagi bila dah keluar meme apa semua, 0 goals dalam berapa bulan, 12 game pada mulanya Højlund, 0 gol. Tak silap aku Boxing Day dia score first goal dia away lawan Aston Villa, tak silap aku. Dan since then, dalam 4 game terakhir, dia dah score 4 gol. Adakah kau melihat ini sebagai orang kata dalam bahasa Inggeris ni purple patch, which is satu patch di mana form dia menjadi, lepas ni dia akan kembali seperti biasa macam kau cakap pasal Garnacho tadi, ataupun kau rasa macam dia dah mula menepati segala ramalan tentang talent yang dia ada sebagai seorang pemain muda? For me, it's going to be a purple patch. Okay, akan ada momen-momen dia nanti sama macam Garnacho juga. Negatif betul ha? Bukannya negatif, tapi Højlund is a very young striker. Okay. Kita tak boleh berharap sepenuhnya pada dia. Kelab-kelab lain pun takkan buat benda yang sama. Top clubs lah. Okay, top clubs pun takkan buat benda macam tu. Ambil seorang striker ataupun pemain utama yang muda dan berharap pada dia. Maksud kau bergantung lah. Bergantung pada dia. Okay. There has to be someone yang guide dia. Okay, kita pernah tengok dekat Man United sebelum-sebelum ni pun, even masa Rashford yang muda, siapa yang ada keliling dia? Player-player senior macam Ibrahimovic yang dapat shape dia semua. Okay, Højlund, okay, he is a good talent. Okay, he is a promising talent. Dia perlukan someone untuk shape dia. Okay, so dia tak boleh dibiarkan begitu. Takkan harap Rashford buat something. Faham? So berdasarkan pemain-pemain senior yang sedia ada dalam squad Man United, tak payah cerita kesebelasan utama, cerita pasal squad ada ramai juga player senior yang ada kat situ. Okay. Kobbie Mainoo, Rasmus Højlund, Hannibal Mejbri mungkin kau boleh letak dalam kategori itu. Walaupun kena loan. Dan Alejandro Garnacho. Okay? Walaupun dah loan kan. Tapi kau rasa these few players ni, kalau diorang kekal untuk jangka masa yang panjang, siapa watak dekat dressing room ataupun dalam squad Man United ni yang boleh membentuk diorang? Kalau tanya macam Turu cakap tadi, kalau sepatutnya ialah Rashford lah. Sebab dia dah dianggap senior sebenarnya dalam pasukan Manchester. Tapi Rashford bukan role model. Tapi itulah, dia mungkin role model dekat luar padang. Tapi dalam padang, mungkin ada masa yang dia kata, okey, ada masa dia dah back on form bagi aku. Walaupun sebelum ni dia dikritik hebat. Cuma aku rasa dia dikira sebagai senior kepada pemain-pemain muda sebenarnya. Dan orang tak tahulah, aku sebagai fan yang bukan Manchester United, aku nampak dia kira macam young, upcoming, kira macam legend yang akan kekal dekat Manchester United untuk maybe 5 atau 10 tahun. Siapa? Rashford. Okay, Rashford. Okay. Legend Dah boleh kau setuju Turu? Dia dah. Sebab aku ada soft spoken sikit kalau dekat bahagian player-player yang start daripada akademi ni. Faham, please. Aku rasa macam
satu kerugian bila kau dah lama kat akademi dan kau dah pernah memakai lilitan kapten dan kemudian kau meninggalkan pasukan. Faham, Pis. Tapi aku susah nak setuju dengan statement tu. Sebab bagi aku, player macam Rashford belum mencapai apa-apa level lagi untuk diletakkan dalam kategori legend. Dan kalau kau Yelah, tengok... tak maksud aku dia perlu kekal lama dekat Manchester untuk dapatkan title tu. Okey bro, aku tanya dekat hang. Okey, dua orang datang dekat hang bagi nasihat. Okey. Orang ni Rashford dengan Casemiro. Okey. Hang nak dengar cakap siapa? Casemiro lah. Exactly. Itulah aku cakap tu bila Apis bagi contoh Rashford, aku faham Ya, sebab perspektifnya sebab diorang ni tak jauh beza usia dengan Rashford, dan Rashford ni antara produk akademi yang lahir daripada Man United. Tapi kalau kau tengok, kau ada je Bruno Fernandes, kau ada je Casemiro, kau ada Rafael Varane kat dalam skuad tu. Bruno orang kritik dia sebagai orang yang kata dia bukan kapten yang bagus untuk Manchester United. Rashford lagi ramai kritik. Yes, betul. Tapi dia kena main sentimen yang Rashford merupakan produk daripada akademi. Faham, tapi bab player muda, dia aku rasa dalam kepala dia tak fikir sentimen apa semua dah. Dia fikir aku tengok siapa aku respect. Betul. Dan itu selalunya datang daripada contoh yang kau tunjukkan dalam training, dalam kau punya lifestyle, benda macam tu kan. So dari segi disiplin lah kot pendek cerita. Cuma mungkin last berapa kebelakangan ni dia punya disiplin memang agak out sikit lah. Tapi bagi aku sebagai fans yang luar, aku memang nampak Rashford ni sebenarnya untuk kira macam dia boleh jadi legend sebenarnya dekat Manchester. Kau dah buka Rashford, kita petik Rashford. Turu, bila kau sentuh Rashford ni kan, lately ni aku tengok dia punya reaction, dia score gol lah itulah. Untuk orang kata senyapkan pengkritik dia yang kecoh pasal dia pergi kelab lah apa semua, dia kena denda, dia punya gaji apa semua kan. Tapi aku pernah tengok sebelum tu ada juga banyak yang mengkritik dia atas dasar dia support Sancho apa semua dalam social media secara terbuka. Lepas tu bila dia score, dia buat macam ni. Dia so diam. Seolah-olah dia membuat satu statement yang korang tak tahu apa-apa, korang diam. Apa pendapat kau tentang benda tu? Kau setuju tak player klub kau buat macam tu? Man United, management, manager dengan fans Manchester United sendiri telah bagi terlalu banyak ruang untuk Rashford sampai dia rasa diri dia untouchable. Sebab tu dia kena kritik ke, kena apa ke, dia score je dia macam ni. Dia suruh orang diam. Korang tahu apa? Korang tak payah cakap apa-apa pasal Aku lebih suka bila dia buat mentality tu, yang dia letak kat kepala tu. Sebab benda tu tak disrespect orang. Bila dia cakap macam ni, itu dah nama disrespecting the fans. Betul. Dia tak hormat pada fan. Fan kritik dia ada sebab. Sebab apa? Dia tak perform. Dah bagi dia game over game, tak ada gol, tak ada assist. Fan kritik. Okey, sebab apa? Sekarang Man United dekat Liga pun nombor 6. Barely touching top 4. Itu yang fans nak lah generally. Betul. Nak masuk UCL, nak main dekat UCL season depan. Mungkin top 5 ada still ada chance, kita tak tahu kan? Kita tak tahu lagi. So, valid lah fan kritik. Kenapa dia nak suruh fan senyap? Okey. Aku ada satu soalan untuk Turu. Kalau katalah ada beberapa klub offer untuk Rashford ni, sebagai fan United, korang merelakan dia untuk keluar ke atau macam mana? Aku rela bro. Betul. Aku rela. Sebab aku rasa ramai fan Man United yang dah hilang sabar sebenarnya dengan dia. Walaupun dia last season dia antara punca korang masuk UCL in the first place. Tapi di season apa yang diorang dah nampak, Rashford ni too inconsistent lah orang kata kan. Kita nak ke Twitter sana, kita nak tengok apa reaksi. Sebab aku ada petik satu gambar dan tweet pasal 3 sekawan yang duduk atas papan iklan tu, which is Mainu, Garnacho dengan Højlund. Dan aku tanya apa maksud image tu di mata anda. So ramai yang komen. Kita tengok dulu daripada Twitter, MacZ Review katanya Rashford can keep partying because they are the future of Man United. They are tu yang tiga itulah. Tiga itulah. So bermaksud dia ni pun melihat Rashford sebagai satu figura yang dah gagal in a way. Masih belum terlambat, tapi buat masa ni gagal lah. Okey. Ada lagi komen yang kita nak tengok. Kita nak baca daripada Twitter selain daripada MacZ Review ni. Okey, kita tengok satu lagi. Ten Hag bagi peluang dan sentiasa asah bakat muda di United. #Ten Hag in daripada @Bakim. Okey. React sikit Turu. Ten Hag in. Ten Hag in. Untuk position nombor 6. Untuk tersingkir daripada UCL di peringkat yang paling awal. Tempat terakhir, okey. Untuk tersingkir dari Carabao Cup sebagai defending champion, Ten Hag in. Okey, no problem. Tak, ini kadang-kadang aku rasa ada unsur negatif kan, tapi apa yang dia cakap sebenarnya adalah fakta. Yes, betul. Okey, one more thing. This season saja dah kalah 14 daripada 30 game. Kalau kau ambil kira semua competition lah. Okey. Tapi kita alih ke something yang positif. Dia sebab benda tu jadi positif lepas apa yang berlaku masa lawan West Ham ni je sebenarnya. Okey. Maksudnya apa? Maksudnya recency bias. Yes, betul.
bias Benda yang kepada paling recent je dia ambil tahu. So dia akan lupakan apa-apa yang berlaku, kegagalan yang Tapi bila sebelum-sebelum. last United menang back-to-back game dengan penuh yakin macam ni? Lama tau sebenarnya. Okay. Kenapa bagi aku kenapa apa faktor yang aku nampak kenapa United nampak lebih confident dalam 2 game terakhir adalah kepulangan Casemiro dengan Lisandro Martinez. Exactly. Walaupun we know Lisandro Martinez mengalami kecederaan dalam game tu dan dia tidak akan mungkin satu lagi injury untuk jangka masa panjang sebab nampak dia pegang lutut kan. Peace, bila kau nampak kepulangan Casemiro dan secara tak langsung first goal lawan West Ham tu pun hasil daripada pressing dia yang kau nak jarang nampak player Man United lakukan dalam game sekalipun. Kalau ada pun dalam fasa-fasa permainan, bukan sepanjang sustain period orang kata kan. Kepulangan Casemiro yang fit dan bersedia seperti ini, satu win yang agak besar untuk Man United untuk baki game akan datang. Sebab bila Casemiro ada, baru kita nampak yang Kobbie Mainoo boleh free lebih banyak di depan. Sebab tu bila aku tengok Mainoo dia main, dia mengingatkan aku kepada Seedorf sebenarnya. Tapi Clarence Seedorf? Yes. Wow. Walaupun dia masih muda, tapi dari segi dia kawal bola, macam mana dia buat finishing untuk seorang tapi kita muda. pun ada legend sendiri nak compare dengan dia. Yes, tapi masalahnya benda tu sebenarnya kalau Casemiro boleh kekal fit, aku rasa dengan pertukaran management apa semua kan, owner baru apa semua, aku rasa sebenarnya Manchester United untuk remaining season punya game ni aku rasa akan bagi lebih banyak positif compare dengan negatif. Positifnya United skor 7 gol dalam 2 game terakhir, 11 gol dalam 3 perlawanan terakhir tu. Lisandro Martinez, one thing aku suka pasal dia adalah compare lah dia dengan Varane ke, compare lah dia dengan Maguire ke, dan kita nampak satu big mistake yang dilakukan oleh Maguire dalam game tu. Exactly. Mistakes tu normal, tetapi hakikatnya bila ada Lisandro Martinez dalam tu, ibarat kau ada 2 dalam 1. Dia seolah-olah memainkan peranan 2 pemain ataupun seolah-olah kau ada 12 pemain di atas padang. Kau setuju dengan statement? Kira kalau Maguire tak ada, ngam 11 lah. Entahlah, kan? So, okay, fair enough. Maguire adalah satu liability terbesar lah pada Man United. Tak kira lah macam mana sekali orang nak buat revisionism atas nama dia. Dia setengah jadi lebih baik tapi dia dah buktikan dekat game West Ham yang kosong pressure tapi dia buatkan game tu macam ada pressure sepenuh-penuhnya pada dia. Nasib baik tapi ada Lisandro Lisandro Martinez. Itu first Martinez. start dia setelah sekian lama kan? I mean, Dan dia bukannya kali pertama dia kalau buat kau benda-benda kritik yang Maguire teruk sedemikian. sangat, kalau kau kritik Maguire macam tu sebab dia ada banyak form yang cantik baru-baru ni sebelum injured kan. Kau tengok Calvin Phillips macam mana dalam game tu. Dalam 2 game pertama Calvin Phillips, 2 big mistake. Mungkin yang first game lawan Bournemouth itu hasil pass balik daripada Zuma yang tak berapa nak masuk akal. Tapi kali ni memang dia punya kesilapan sendiri sebab mungkin intensity Premier League bila kau dah lama tak main match fitness benda-benda macam tu kan, memainkan peranan tak apa. Tapi Southgate still mainkan dia dalam. Kita nak tengok sekarang ni sebab Southgate daripada duduk kat England, tengok player-player yang sedia ada, dia lebih rela pergi ke Ajax untuk melihat pemain yang berusia 33 tahun. Kan itu scouting Gareth Southgate yang style lah. Dia ibarat kalau player tu main dekat Malaysia pun Southgate sanggup datang Malaysia. Silap macam itulah dia. Okey. Kita nak ingatkan korang apa yang akan ada dalam siaran di saluran Astro Arena sebab kita tutup dulu topik Man United buat sementara. NBA Rabu akan menemui anda. Suns versus Bucks. Rabu 7 Februari. Perancangan 10.30 pagi. Tip off jam 11 pagi. Host macam biasa Ahmed bersama dengan Afiq PG dan Mus Asham. Aiman Rosizam dan juga Nabil Rauf adalah pengulas anda untuk NBA Rabu. So jangan lupa temu janji anda bersama dengan kami di saluran 802. Apa kau nak cakap tadi, Pij? Best game tu. Sebab sekarang aku dah follow NBA and then dalam masa sama aku dah main yang punya fantasy lagi teruk dia punya edited compared to FPL. Serius Dahsyat tu lah Ahmed punya penangan dah tu. Dia cuba nak racun aku main fantasy NBA ni tapi bila kau tak tahu apa-apa susah kan. Okey guys, kita guess aku nak cakap gang. Tapi aku nak cakap guys juga dia jadi guess. Okey. Okey guys. Okey baru. Okey gang, kita akan berehat sebentar. Bila kita kembali selepas ini kita akan fokus kepada title race 3 pasukan. Jangan ke mana-mana. Look at me go. Today, the title race steps up a gear. And it's dropped for Foden, and they've got the equaliser.
Here's Foden. Here's the hat-trick. What a night for one of the most talented English players of this generation. Tempoh hari aku ada buat video dalam Ghostan berkaitan celebration polis ataupun polis perayaan. Tiap kali ada tim yang menang, macam yalah sebelum ni Newcastle dan fanbase Newcastle selalu kena sebab St James Park tu kan kalau throw in pun kita orang celebrate kan. Kalau tackle pun kita orang celebrate kan. Lepas tu setiap kali menang game ada macam rutin bergambar dekat dalam dressing room apa semua. Yang dikritik oleh setengah pihak, tapi aku tak pernah tengok kritikan tu lebih keras kepada mana-mana tim berbanding Arsenal. Betul. Sebab aku takkan faham macam mana Gary Neville dan juga Jamie Carragher boleh buat statement sekadar Odegaard ambil gambar fotografer pun jadi isu. Betul. It's such a big win. Benda tu big win tu. Yes, betul. Okay? Bagi aku tak ada siapa ada hak nak berkata kepada sesiapa yang kau tak boleh celebrate. Tak ada siapa boleh kata kat Arteta yang dia tak boleh berlari macam tu. Sebab aku nampak Klopp benda buat benda yang sama. Klopp lagi banyak. Itulah aku cakap. Kan? So, kenapa statement-statement tu keluar daripada dua orang pandit yang agak terkenal? Okey, kita lupakan pandit. Tapi benda tu dikongsikan juga dekat media sosial oleh fan-fan neutral yang lain yang mungkin dengki ke apa, kita tak tahu kan. Pendapat kau, Pis, bila kau rasa macam seolah-olah Arsenal versus the world? Betul. Betul. Sebab aku tak rasa benda tu, dia bukan love of honor, pusing satu stadium, bawa anak ke apa. Dia just macam fotografer tu pun ialah one of the fans juga yang dah lama dekat kelab dan dia pun memang sayangkan kelab tu. Dan benda tu bagi aku is a normal thing yang player ambil gambar dia dengan background kepada player dengan fans lah. Tapi benda tu dia dah jadi satu macam, aku tak tahu, mungkin dia koyak sebab yang kalah pun Liverpool. Betul, mungkin. Dan tapi as a viewer as a neutral as a viewer aku boleh rasa feel hysteria tu apabila aku nampak Arteta lari macam tu dengan momen dah scored third goal Trossard tu. Aku boleh rasa bulu roma aku naik, babe. Walaupun aku bukan fan Arsenal, walaupun aku bukan fan Liverpool. Tapi as a neutral watching the game, it was such a Arsenal mendominasi game tu dari segi chances dan sebagainya. Tapi sebenarnya game tu lebih tight daripada yang kita jangkakan. Cuma dua moment mistakes dan sebagainya yang berlaku. Betul? Cuma dua mistake tu buatkan Liverpool kalah, bro. Betul. First mistake is from Arsenal kan. Okay, first mistake from Arsenal. And then betul lah yang bagi Arsenal yang melakukan kesilapan untuk beri Liverpool menyamakan kedudukan. Yes. And then after that kan? Van Dijk pula punya mistake. Van Dijk ketiga pun Van Dijk. Betul. Dan of course kau nak kata trend pun dirobek beberapa kali oleh Martinelli. Semua tu momen-momen dalam game lah. Tapi kita itu benda biasa. tapi kalau tanya aku sebagai fan Arsenal sebenarnya memang dia mendominasi game tu, tapi sebenarnya dia dikira menang nasib juga. Sebab kalau Van Dijk tak buat kesilapan tu dan Arsenal masih dalam kedudukan satu sama, game tu sebenarnya open untuk dua-dua pasukan. Kita backtrack kepada game masa FA Cup. Game tu aku tengok dan aku sendiri melihat game tu Arsenal mendominasi game tu juga. Sama juga macam game ni, lebih kurang. Tapi bukan dari segi possession. Kali ni Arsenal possession lagi kurang daripada Liverpool. Tapi dalam game tu Arsenal punya chances lagi better. Arsenal punya possession stats lagi tinggi. Tapi Arsenal kalah 2-0 kat situ kan. Dia tak convert chances. Betul. Kali ni diorang benar-benar clinical. Of course dalam situasi ni kau takkan dapat peluang lebih mudah daripada yang Martinelli score ni lah. Tetapi semuanya datang daripada pressure yang diletakkan oleh Odegaard apabila dia dibebaskan tanpa diberikan bebanan untuk melihat ke belakang. Kerana kau ada double pivot seperti Declan Rice dan juga Jorginho yang merupakan stat nombor 1 dalam semua aspek pada hari itu. Dan benda ni aku dah berhati lama tau. Jorginho main dalam game-game penting lawan City iaitu menang 1-0. Kita dapat rasa histeria tu. Sekarang ni histeria tu kembali bila Jorginho dalam first 11. Kai Havertz pun perform. Sebab tu dia menang Play of the Year dulu dengan Chelsea. Betul. Dan kau nampak seolah-olah adakah ini sekadar game management daripada Arteta berdasarkan siapa yang dia lawan kali ini ataupun ia adalah sesuatu yang harus dikekalkan moving forward untuk game-game akan datang? Apa the line-up? The line-up, Jorginho starting dekat tengah, benda-benda macam tu. Jorginho has to start, bro. Dia kena start dalam setiap game untuk Arsenal kalau diorang nak menang Liga. Pendapat engkau lah. Itu pendapat. So maksud kau Thomas Partey tak ada tempat dalam kesebelasan utama. Nah, you put Jorginho there. Sebab fan Arsenal masih belum melihat macam mana partnering antara Rice dengan Partey tu lagi. Dan itu yang dia nak tengok sebenarnya. Itu sebenarnya yang orang nak tengok macam mana Partey dan Rice berada di tengah, di depannya adalah Odegaard dan di kiri kanan Saka, Martinelli dan di depan sama ada Jesus atau Kai Havertz. Orang tu masih tak nampak. Tapi bila
perlawanan menentang Liverpool, Arteta letak Jorginho, which is pada mulanya aku pun personally aku macam risau jugalah sebab Jorginho ni game tak banyak dan tiba-tiba dapat diturunkan game besar lawan dengan Liverpool. Tapi bila kau perform dan boleh nampaklah masa dekat game tu kau yang bagi command, sebab selalu kita nampak Rice yang akan bagi command tu, dan bila nampak Liverpool in possession kau akan nampak Jorginho akan suruh dia orang punya Arsenal punya player untuk press. Dia conduct dekat tengah padang. So aku rasa benda tu sebenarnya bagi extra boost dekat player-player yang kata okay, this is kita kena menang game ni sebab game ni sangat penting untuk title race untuk season ni lah sebenarnya. Betul. Dan bila kau nampak Kai Havertz bermain peranan false nine kali ni, dia merata-rata dia leading the press dengan Odegaard. Lepas tu kau nampak setiap kali diorang turn over bola dekat kawasan sendiri, kau akan nampak Saliba akan cari Martinelli dekat belah kiri. Betul. Pump bola ke sebelah kiri, and once Martinelli dah dapat bola, bila berhadapan one on one sama ada Konate ataupun Trent, memang situ adalah outlet yang kerap kali Arsenal mencari peluang untuk cara untuk mencipta peluang. Kalau kau tengok dua peluang yang dihasilkan yang Saka dapat, yang second dia score, yang first tandukan dia miss kan. Bila kau tengok game tu secara tak langsung ni, adakah ini sesuatu yang sudah pun dirancang oleh Arteta, mengetahui bahawa setiap kali Martinelli berhadapan dengan Trent Alexander-Arnold, ia adalah satu lubuk. Betul. Actually bukan Arsenal je yang pernah buat benda ni. Banyak juga tim yang buat benda ni yang cuba cari peluang lebih banyak dekat position Trent Alexander-Arnold. So memang terbukti he is not very good at defending. Tapi to be fair, dia mengalami kecederaan dan even Klopp mengatakan dia tak fit untuk main 90 minutes. Tu sebab dia dikeluarkan seawal minit ke-57 tak silap aku dalam game ni kan. So salah Klopp lah. Dan sepatutnya Conor Bradley yang turun. Conor Bradley tengah on form sebenarnya. Ayah dia meninggal. So dia tidak dapat diturunkan sebab Conor Bradley lebih speedy, lebih dari segi defensif lebih sebab steady. Boleh nampak bila Arsenal akan counter attack, bola tu akan dipam ke sebelah kiri. Dia tak akan dipam ke sebelah Saka. Betul. Dan bila dia kira macam orang kata bila build up daripada bawah, and then baru kita boleh nampak okey baru Saka dapat bola. Tapi bila melibatkan counter attack semua, sama ada Raya ke atau defender ke, dia memang akan pergi pump bola kat sini sebab dia tahu Martinelli dah ada kat sebelah hujung, kat tepi garisan tu. Sebab aku rasa itu memang taktikal Arteta untuk game ni. Aku faham yang Arsenal pun ada beberapa player yang tak ada sekarang ni, which is of course Jesus yang sentiasa kaca, dan mungkin aku rasa masa depan dia pun harus dipersoalkan dah. Sebab season ni kita dah nampak dah banyak kali dah Jesus terlalu kerap injured kan. Urin Timber is on the way back, tengah melakukan fitness dan sebagainya. Dan kita ada seorang caller sebenarnya yang kita nak tahu tentang pendapat dia sendiri tentang peluang Arsenal dalam title race ni. Adakah mereka benar-benar dalam title race? Siapa namanya? Hello? Hello, Ben. Hai. Min, apa khabar Min? Ya, saya. Baik. Min, adakah anda sudah mula percaya sekarang ni? Sebab histeria yang aku lihat sekarang ni di kalangan fans Arsenal serupa jugalah dengan histeria yang aku rasa ketika korang menang dengan City iaitu 1-0. Adakah kau merasakan kali ni benar-benar adalah sesuatu yang korang akan meneruskan momentum ini? Saya rasa macam tak berapa sure lah. Sebab saya takut macam jadi macam season lepas juga. Betul. Sebab saya tak berapa yakin lah dengan, sebab bila dia ada semangat lawan tim macam Liverpool tu, memang dia main okey kan. Saya takut bila nanti untuk game seterusnya lawan dengan mid table punya team atau yang bawah sikit, dia orang kantul mata. Tak maulah jadi macam tu kan. Masalah korang apabila bertemu dengan pasukan-pasukan yang konsisten tu tak ada. Korang dijangka menang. Okey tak? Saya nak tanya pada Hafiz lah, boleh tak? Saya nak tanya. Silakan. Okey, sebab Hafiz kan pakar pasal Arsenal kan? Tak adalah pakar. Boleh kata macam itulah. Hafiz rasa kan, Arsenal akan mengulangi tak diorang punya same macam musim lepas? Rasanya diorang akan lebih baik ke, maybe ada peluang dah chance nak jadi juara ke, atau jadi macam musim lepas juga? Sebab saya punya keyakinan ni dalam 50% je, macam risau jugalah. Dia sebenarnya kalau tanya pendapat peribadi, season lepas tu sebenarnya lebih realistik daripada season ni sebenarnya. Betul. Kalau masa Hafiz season lepas lebih baik lah berbanding maksudnya season lepas tu realistik nak menang Liga tu sebenarnya lagi tinggi daripada season ni, walaupun orang menjangkakan Arsenal akan lebih mencabar lagi season ni, tapi based on beberapa game kita boleh nampak chances depan gol tak gol, 1-1 tak gol.
Betul. Dan bila Januari transfer tutup tanpa sebarang striker baru, Betul. Itu sebenarnya dia sedikit membimbangkan Itu juga tak boleh buat apa, Pis? Min, bak striker tu sebab tak saya boleh buat tengok in terms of Martinelli punya performance okey lah kan. Tapi sebab dengan keadaan sekarang Gabriel Jesus pun macam suang-suang kuku lah. Kadang-kadang okey, kadang-kadang injet kan. Okay, Min, lepas ni kalau kau nak sembang api, kau PM tepi boleh? Akan jealous. Tak ada. Sebab aku ada tugas. Okey. Okay. Min, kau pun Okey, kejap. hati-hati memandu tu. Aku dengar cerita kau semata-mata nak sembang ni, kau berhenti kereta kat tepi jalan kan? Pasal. hebat okey. lah. Tapi dia memang hebat dengan BDB. Kau steady lah, Min. Tak Jangan perlu serik, lah. jangan serik. Saya- Tapi saya- betul-betul saya- serius saya- lah. Kalau kau nak saya- sembang saya- api, kau PM tepi lah. Pandangan api je Steady, Min. Jangan Baik, serik Min. layan. Okay, Pak. Thank you. Thank you, man. Tapi jahat tu Arteta. Kenapa Fan dia sampai traumatise tu. Takut bang, takut dia. Tak yakin season ni. Adakah sebab kadang-kadang Arteta ni pun ialah daripada School of Pep kan? Okey. So adakah School unsur-unsur overthinking daripada Arteta dalam hampir setiap game? Sebab kadang-kadang kau tengok Havertz main as number 8, kadang-kadang kau nampak dia main as a false nine sebab mungkin game Tu ni yang ramai orang- jangkakan Nketiah akan main. Tu yang orang cakap dia duk eksperimen dalam setiap game kan. Tapi to be honest kan, cukup-cukup lah eksperimen. Jumpa satu benda yang menjadi, gunakan tu je. Kekalkan tu je, Kekalkan blueprint tu. Kenapa nak cuba-cuba lagi? The title is on the line. Dah berapa tahun dah dekat Arsenal. Sekarang ni, season ni, menang title tu bukan satu overachievement ataupun achievement biasa-biasa. It's the bare minimum sudah. Okey, kita move to Liverpool punya perspektif. Okey. Sebab Liverpool dalam form yang terbaik. Kalau kau fikirkan season ni, sebelum Arsenal kalahkan diorang fair and square lah. Tak ada kontroversi, tak ada VAR, tak ada apa. VAR tu. Kan? Sebelum ni, satu-satunya kekalahan dia kepada Spurs yang gol Luis Diaz tu tak dikira tu. Okay, so itu memang kontroversi gila lah. Some akan cakap, even fan Liverpool akan cakap, aku rasa macam kita tak kalah pun season ni sebab game tu kira macam di mata diorang kira void lah sebab gol Luis Diaz tak dikira kan. Tapi bila dikalahkan dengan cara macam ni, selepas semua kecoh tentang Jota ni dia salah replacement specialist apa semua, dan sekarang saya tiba-tiba kau boleh dah rasa dah bila tak adanya Endo, bila tak adanya Zoboslai, bila tak adanya Nunes. even Robertson masuk lewat dalam game, bila tak adanya Darwin Nunes tak start sebab Tak start, chaos dia yang membawa kepada intensity Liverpool juga. Exactly. That's why you shouldn't drop Darwin Nunes. Tapi dia bukan kena drop bro. Dia ada satu injury yang Klopp cakap selepas game lawan So maknanya dia tak boleh start lah. dia tak boleh start tapi dia boleh main dalam 30 minutes macam itulah. Dan bila jadi macam tu, aku sebagai fan neutral pun aku menyangkakan sebenarnya Nunes ni bagi banyak peranan yang besar sebenarnya dalam pasukan Liverpool walaupun dia tak skor. Betul, dia bukan sekadar pemain yang miss chances banyak dan sebagainya. Walaupun orang kritik dia pasal dia hit Woodward dengan palang kali. yang 4 kali tapi tak skor, tapi sebenarnya dia punya influence dalam game Liverpool sebenarnya sangat besar. Betul, walaupun dia mencipta rekod lawan Chelsea kan. kena tiang atau palang 4 kali. Nasib baik tak kira double goal kalau macam tu. Miss penalti. Miss penalty. Tapi ada assist satu. Ada yellow card juga dalam itu. Memang secukup rasa je lah performance Darwin Nunes ketika bertemu dengan Chelsea. Tetapi melihat kepada apa yang missing dalam Liverpool bagi aku dalam game ni adalah trio midfield diorang. Sebab bila kau tengok Gravenberch ni adalah satu player yang kalau kau tengok daripada Bayern, ketika di kat Bayern, of course intensity dalam Bundesliga is totally different daripada Premier League kan. Aku rasa bila aku tengok Gravenberch main dalam game ni dan beberapa game sebelum ni, dia seolah-olah masih lagi belum transition ke EPL. kepada intensity dan kelajuan speed Premier League. Kau setuju tak? Aku boleh setujulah dengan benda tu. Lagi-lagi lepas game Arsenal dengan ball retention yang rendah, Arsenal dominate all the way, kan? So, kalau masih lagi belum transition, kenapa nak harapkan dia dalam game besar? Mungkin tak ada pilihan. Mungkin tak ada pilihan yang lain sebab Endo tak ada, Zoboslai tak ada dekat Means dalam it's a squad. bad buy ke? Harvey Elliott adalah yang digunakan sebagai super sub lah dalam game tu sebab beberapa game sebelum ni pun Harvey Elliott sebagai super sub. Tapi bukan tu je sebab Curtis Jones nampak dia memikul tanggungjawab bebanan tu seorang-seorang. Alexis McAllister berbanyak kali loose ball, dia hadiahkan bola kepada lawan. Tak gol lah, itulah. Kita tak apa. Kita tanya seorang caller yang merupakan fan Liverpool pula yang kita sempat dapat. Halo, siapa di sana nama? Siapa? Mat daripada Shah Alam, fan Liverpool. Mat, apa bukan nak kata kesilapan, tapi apa masalah besar Liverpool dalam game tu sampai korang sekadar 0.41 XG je berbanding Arsenal yang mencatatkan 3.76 XG?
dia game tu macam yang kau cakap tadi lah, dekat midfield dia tak cukup mengekang midfield Arsenal. Sebab kalau untuk bagi aku bila aku tengok game tu, memang aku kena syabas lah dekat Arsenal sebab dia berjaya merungkaikan midfield part Liverpool yang memang loose gila. Sebabkan midfield loose tu lah nampak gila expose Trent. Sebab Trent nak function, dia kena satu midfield yang kena cover dia. Betul, betul. Maksud kau dia expose lah sebab aku tak nampak masa Trent atas padang untuk 57 minit, kau tak nampak Trent invert. Kau nampak Trent duduk dekat sayap. So dia main seolah-olah flat back four dengan dua full backs lah. Pun dah diarahkan oleh Klopp sebab game lawan Arsenal ke. Tak betul, tahulah. mungkin untuk tidak begitu bebas masuk ke tengah. Tapi siapa yang kau rasa okey, untuk kau lah Mat, kalau trio midfield kau pilihan number one kau dalam skuad Liverpool sekarang ni siapa? Kalau untuk the best orang apa, kalau semua fully fit, Endo, McAllister dengan Solskjaer lah. Okey, Kalau tiga fully ni fit. first choice lah. First choice lah. Tapi kalau untuk game lawan Arsenal itu, yelah sebab Solskjaer pun actually macam ada 50-50 injury, macam macam injury sikit. Macam tahu demam kau tak tahu lah. Tapi Okey, Mat last dia Mat. tak boleh lah gitu. Cody Gakpo. Yang Apa pendapat kau tentang dia? Adakah dia sekarang ni dah jadi pilihan kelima daripada kelima-lima attacker yang kau ada dalam skuad Liverpool sekarang? Aku kesal dengan dia sebab aku tengok dia dah jadi macam utility player. Aku rasa sikit masa lagi mau Klopp letak dia main center back ke right back. Sebab nampak macam daripada dia attacking, dia dah turun ke midfield. Yep. Yelah sebab dia actually dia main okey lah. Taklah kata teruk sangat. Cuma potential tetap Klopp dapat. tak fully use dia sebagai attacking. Sebab dia dah start drop. Itulah. Sebab kalau kau ingat zaman dia dekat PSV dulu, diorang utilize dia as a left forward ataupun as a number 10. Itu antara peranan quite even dengan pasukan Belanda kan. Okey, Mat, thank you Mat kerana sudi call BDB. Jangan serik layan BDB dan jangan serik call kita orang untuk bagi komen kau di masa akan datang. Joe Gomez pun kena masak sebab kalau kau tengok dalam beberapa game sebelum ini, Joe Gomez antara pemain yang benar-benar menyerlah dalam peranan left back ke right back ke, kan Multi kita banyak role. Macam Milner dulu. betul multiple role yang boleh dilakukan. Tapi bila kau kata satu shot on target dalam 90 minit untuk tim yang high press, counter pressing macam Liverpool ni, aku tak boleh nak cakap apa kecuali kredit tu Arsenal lah bro. No, kau kena ingat Liverpool tanpa beberapa tonggak utama. Banyak tonggak utama yang tak ada. Tapi okey, fan Arsenal, bila aku cakap benda tu, fan Arsenal akan sanggah aku dalam Ghostan sekalipun kata, elah Burn, kau nak ketengahkan isu player Liverpool tak ada. Player Arsenal ramai je, tak ada Timber, Jesus. Tapi aku akan tanya kau, adakah Timber dan Jesus tu lebih penting daripada nama seperti Mo Salah? Sebab kalau bagi aku, kalau bila ada Mo Salah dengan Endo atas padang, game tu sebenarnya akan jadi lain sebenarnya. Okey. Ini antara benda yang aku pernah cakap lah sebelum AFCON start hari tu. Bila Mo Salah tak ada, mungkin ada beberapa benda yang tidak diingini akan berlaku. Contoh macam sekarang lah. Ada beberapa game yang diorang did well without Mo Salah. Tapi bila dah sampai waktu macam ni, dia memang memerlukan sebenarnya. Memerlukan Salah tu. If we had Muhammad Salah macam tu. Hari tu bukan main lagi fan-fan Liverpool. Kita buat apa Muhammad Salah, kita ada Muhammad Jota. Yelah, kata dia salah replacement specialist. Dia salah replacement. Tapi aku nak remind semua penonton, pagi tadi City mengalahkan Brentford selepas ketinggalan 1-0. It was the Phil Foden show dengan 3 gol. Dan satu yang menarik perhatian aku adalah bagaimana Pep begitu berani menurunkan 5 attacker dalam kesebelasan utama. Bernardo Silva, Phil Foden, Kevin De Bruyne, Julian Alvarez dan Erling Haaland. Semuanya sebagai front five mereka dengan cuma Rodri yang duduk dekat bahagian pivot dalam sistem 4-1-4-1 sebenarnya. Dan aku rasa kalau ada season di mana aku lebih yakin dengan City, ini adalah season di mana kau tahu second half of the season City akan all out lah. Dia ibarat gaduh Arsenal dengan Liverpool macam ni pun, at the end of the day City juga yang akan kalah nanti. Tapi okey, secara jujurnya bila kali terakhir kau nampak 3 horse race? Sebab sekarang ni kalau kau tengok dari segi perututan point 51, 49, 49 untuk 3 tim. Tapi last season Arsenal dengan City. Season before Liverpool, City, Liverpool. Selalunya City, 2 tim lah. Okey. So kalau kau tengok perbandingan mata untuk 3 pasukan teratas dalam EPL title race, kalau kau bandingkan bagi tahu pasal MU. Tak, aku bagi konteks. Okay, konteks dia adalah 22-23 punya season. Kau nampak tak perbezaan? Okay, City dengan Arsenal, betul? United terlalu jauh lah. So tak kira dalam title race. 21-22, City Liverpool lagi. Satu mata je membezakan mereka. 20-21,
City dengan Man United pada ketika itu, tapi tak kira-kira one horse race lah pada itu. Tapi this season, walaupun masih lagi awal, baru 23 perlawanan, tinggal 15 games je lagi, beza 2 mata je bro. Dan mungkin City ada game in hand kat situ, boleh mengatasi Liverpool dengan 1 mata, tapi still cuma dibezakan dengan 3 mata saja kalau City menang game in hand sekalipun di antara first dan third. Dari segi konsistensi, kita tahu City are the most consistent team. Yes. Tapi bila kau lihat option yang dia ada sekarang, tak ada injury dalam squad Man City pada ketika ini, Pish. Sangat menakutkan. sebagai orang kata Arsenal yang nak pergi kata Arteta back to title race, dan ditambah pula dengan kemenangan besar City, dengan kehadiran semula KDB, kehadiran semula Erling Haaland, itu sebenarnya it's a nightmare sebenarnya untuk especially untuk Liverpool dengan Arsenal lah sebenarnya. Trauma tu, takut tu. Kau tak seteruk aku tadi. Aku geng dengan guys jadi guess. Ya, udah walaupun kau ada 115 chance pun kau masih boleh mampu untuk dapat title tu. Tak mungkin dia tengah cuba nak kutip points seberapa banyak. Kalau kena tolak 10 ke 20 masih menang kat title kan. Tapi cerita pasal performance ni lah, walaupun Erling Haaland not at 100% dalam game ni, dan kita nampak dia kena sub pun dalam minit ke-70 lebih. Tapi Phil Foden main dekat sebelah kiri, kadang-kadang di central. Kau sebagai sebuah tim macam Thomas Frank, yang dia seorang tactician yang selalu prepare untuk segala kemungkinan. Dan dia akan main back five bila bertemu dengan big teams. Dalam game ni, kalau kau player ditugaskan untuk mark Phil Foden, kau tengok tak Phil Foden main semalam macam mana? Kejap dia main kanan, kejap dia main kiri, kejap dia number 10, kejap dia false 9. Player yang disuruh marking tu pun pening. Betul. Dan dia lepas habis game tu pun dia bagi satu statement yang menyatakan sebenarnya dia nak lagi bermain lebih banyak di bahagian central. Sebab dia rasa potensial dia untuk menyelah lebih banyak di bahagian central. Maksudnya kalau dari segi posisi, sebab dia kata bila dia kat Man City dia kena terima hakikat yang dia kena main banyak position. Tapi dia kata dia lebih selesa dalam banyak position tu, sebenarnya dia lebih selesa untuk berada di bahagian tengah. Itu baru Phil Foden. Yeah. Belum cerita Julian Alvarez malam ibarat main peranan nombor 8 pun ada, walaupun dia duduk dalam poket nombor 10 tu dengan KDB. Tapi nampak seolah-olah dia begitu deep. So aku sekali-kali tertanya, dia last week skor 2 gol sebagai number 9 bila tak ada Haaland. Bila ada Haaland. Tapi bila tengok dia main minggu ni pula seolah pemain nombor 8. So memang luar biasa apa yang Pep dah lakukan dengan skuad dia, di mana semua dah boleh menjadi pemain serba boleh. Okey guys, kita akan berehat sebentar. Bila kita kembali selepas ini, kita nak ingatkan dulu, ada satu promo yang aku nak ingatkan kepada korang. Badminton Asia Team Championships 2024, di mana aku sendiri akan dah menjadi MC ni. Apis dengan aku pun kerja untuk event ni. 13 hingga 18 Februari dekat Setia City Convention Centre 1 dan 2. Di mana 13 hari bulan tu aku sendiri akan ada kat sana. Jom kita lepak ke sana, dapatkan tiket anda dengan mengimbas kod QR tu. Imbas sekarang, kau boleh dapat tiket. Jangan berlengah lagi, sebab tak silap aku setiap hari boleh memuatkan cuma 3,000 orang penonton, menjangkakan lebih 20,000 orang penonton, dan kawasan Setia Alam tu memang best lah, tak dinafikan. Okay? Semuanya secara eksklusif di Astro Arena dekat Suka, dan korang boleh menyaksikan juga secara langsung di Astro Arena selain membeli tiket dan menyaksikannya secara langsung di Setia City Convention Centre 1 dan 2. Kita berehat sebentar, bila kita kembali selepas ini, tumpuan kepada Chelsea. Krisis. To Cunha, deflection, it's out, and there is another deflection, and another goal. It's 4-1 to Gary O'Neill's Wolves. Right now, sejak owner baru ambil, Todd Boehly tu jadi owner Chelsea, daripada World Champ, semua benda UCL Champ, jadi mid table and then slowly into relegation form. Relegation punya battle lah sebenarnya, bukan lagi mid table side. Push in atau semua apa, patutnya dah fight for relegation dah. Bernasib baik je ada dekat nombor 10 tu, nombor 12 ke nombor 11 dah tak ambil tahu dah. Push in atau push out, bagi saya push out, sebab Pochettino turn first class players like Chilwell, Enzo and all into third class players. That's all. Chelsea sangat teruk, push out. Owner pun teruk, Boehly teruk. Like macam trust the process kan. Macam Arteta bawa Arsenal dulu awal-awal, we can see the process lah, the progression semua, like macam slowly Arsenal improving.
Chelsea ni improve apa? Macam menang dengan Middlesbrough. Wow, we are back 6 goals. But then reality check. Even Luton pun hari tu menang 4-3, nasib lah. So Pochettino is not the right man lah. Kalau you are the right coach, you can do some progression lah. I don't see any progress. We are just going down. Betul lah Abang Ben cakap, scroll down FC. Kau boleh dengar betapa kecewanya dengan nada suaranya apabila berkongsikan tentang apa yang berlaku dengan Chelsea. Sebab ini dah 2 season berturut-turut. Last season pun tempat ke-11 dan aku ingat lagi even konten-konten creator Chelsea dekat YouTube, dekat TikTok bagai semua mengatakan kita orang sekarang ni dalam misi safety first, 40 point. Kan? Sekarang ni pun aku dah dengar luahan-luahan yang agak sama, tapi aku yakin diorang akan dapat lagi 9 point lah, dah 23 game. Lah, tak boleh dapat. Tak logik lah tak kan. Logik, betul. Cuma aku faham apa yang diluahkan sebab cerita pasal Pochettino ni dia belum, bagi aku dia belum lagi ambil hati fans Chelsea. Dia tak ada usaha untuk mengambil hati fans Chelsea. Dia masih lagi ada menyebut hari tu dalam satu temu ramah ketika sebelum Chelsea nak lawan Spurs yang dia masih lebih dekat dengan fans Spurs berbanding fans Chelsea. Dan beberapa keputusan dia yang dipertikaikan dan tak ada identiti dalam corak. Okey, aku selalu kata identiti ni macam Man United, tapi dalam Chelsea pun sekarang ni terlalu banyak mistakes yang dilakukan oleh pasangan kembar yang bernilai 200 juta lebih dekat bahagian tengah tu, masih lagi belum live up to the expectation of not just the fans tapi even us sebagai neutral. Sebab aku rasa problem kat Chelsea ni sebenarnya dia tak ada player yang orang kata leader kat atas padang sebenarnya. Thiago Silva. Only one. The only one. And then baru-baru ni lepas habis game lawan ni, bini dia siap tweet yang kata benda tu memburukkan lagi keadaan sebenarnya. Okay. Sebab engkau the only player yang experience atas padang, yang dalam squad, yang ada atas padang masa kalah dengan Wolves, tapi bila bini kau cakap benda macam itu, it show something yang sebenarnya mungkin ada lebih teruk di dalam dressing room yang mungkin dia dah cerita kat bini dia ke something ke yang kita tak tahu. Itu aku nak tanya kau tu. Okey, ada 2 momen dalam game selain daripada apa yang bini Thiago Silva luahkan tentang Pochettino, mengejutkan aku sebab dia tak mention Pochettino lah, tapi dia kata tapi kalau kau dah cakap macam tu secara tak langsung ni kau lantang terhadap management lah, which is Pochettino dan rakan-rakannya lah. And Thiago Silva is a starter dalam tim ni. Satu lagi, Caicedo dalam game ni yes, banyak mistake, tapi dia juga yang melakukan hantaran lolos untuk first goal Cole Palmer. Ada nampak dia berusaha, cuma dia isolated apabila 3 player Wolves datang keliling dia apa semua kan. Bila dia kena sub, member hentak kerusi dekat bench tu. Depan Poch. So, aku nak tanya kau, adakah itu sudah menunjukkan ada sesuatu yang tidak enak sedang berlaku dalam bilik persalinan Chelsea? Definitely. Thiago Silva punya isu, Caicedo punya isu, publicly tunjuk macam tu kan. So memang something is on lah, something is off lah dalam dressing room. Player-player kalau masih lagi tak ada apa-apa dengan manager ke apa, dia takkan berani nak tunjuk secara public. Tapi ada yang akan argue yang dia dah bawa Chelsea pergi cup final. Macam apa, juga Carabao Jose. Cup? Tak kisahlah Carabao ke Tak. ke. Aku bukan perli ke apa, cuma clarify balik. Yelah Carabao Cup. Okey. Dan bila cover kan. Dan aku rasa bila dia menang Carabao Cup tu mungkin dia kurangkan pressure tu kot. Kalau dia menang lah. Sebab aku ada baca satu artikel ni yang menyatakan sebenarnya Chelsea tak boleh sack Pochettino. Sebab bila dia sack, dia akan langgar spending rule punya EPL. Betul. Which is dia perlu membayar pampasan lebih kurang dalam 10 juta yang mana dia dah bayar benda tu dekat Graham Potter last season and then kepada siapa lagi seorang manager yang kena bayar tu? Frank Lampard. Frank Lampard memang sampai hujung season ada lagi seorang Manchester Thomas City, Tuchel. Dalam 10 ke 12 juta. So bila kau sack lagi seorang manager dalam masa ni dan kau tak ada jual player, which is walaupun Januari itu dia nak keluarkan 3 player, which is Broha, Gallagher dengan siapa lagi seorang defender. Satu lagi homegrown. Tapi tak dapat. So aku rasa diorang tak ada pilihan lain melainkan kau kena stay dengan Poch sampai habis season ni. Ramai tak faham. Kau minta Poch out tapi klub kau sekarang ni dalam krisis kewangan juga. Okey. Pasal Chelsea spend 1 billion tu turut, benda tu dah terlalu kecoh, dah terlalu viral lah dalam season-season yang itu satu benda yang tak boleh nak patah balik lah. Betul. Tapi bila kau cerita pasal amortization yang mereka lakukan untuk memanjangkan kontrak 8 tahun dan sebagainya, lepas tu PSR which is Premier League punya
Profit and sustainability rules. Aku dah kena jangkit dengan api dah. Kan? Profit and sustainability rules ni dah cut sekarang ni cap 5 tahun je. Okey, lepas apa yang Chelsea buat, boleh buat dia ada loophole tu. dia nak pakai loophole tu, kononnya dilihat sebagai bijak. Dia sendiri buatkan loophole tu, sekarang dia sendiri tengah Terciduk. Waktu tu nampak cerdik, sekarang ni tak berapa nak cerdik lah sebab value tu semua akan jatuh dan sekarang ni dia akan berana dan stuck dengan these players kan. Yes. Tapi pada waktu yang sama, bila kau fikir diorang perlu raise 100 million pounds before bulan summer transfer ni. Betul. 100 juta kalau tidak Premier League akan menghukum mereka dengan point deduction. Itu yang dilaporkan sekarang. Macam Api cakap, kena jual homegrown player. Sebab itu je yang net profit. Kalau kau jual homegrown player. So, tu yang aku nak tanya kau. Bila kau dalam situasi ni, which kau kena raise 100 million pounds, sacking a manager, It's not a choice. bukan satu option lah kan? Betul. Of course, not an option lah. Kalau at the end of the day, akan beri impak yang lagi teruk kepada kelab. Let's say, deduct 10 point. Baik bagi Pochettino, count point tu daripada mana-mana game yang akan datang. Tapi at the same time, Poch takkanlah nak gunakan ini sebagai alasan untuk terus perform macam ni sekali. Betul. Sampai bilanya nak tunggu identiti dia? Duit dah spend. Please show something lah. Sebab media mengatakan yang rekod dia sekarang sama sebenarnya dengan Potter punya rekod. Graham Potter. 1 point je beza. Dan Potter dah ditunjukkan jalan keluar. Potter dah tunjukkan jalan keluar lepas 7 bulan. So, kalau ikutkan ruthlessnya Chelsea ni ikut zaman Pak Roman dulu, sepatutnya by now kau dah akan nampak. Tapi mungkin aku rasa sebab dia mungkin melibatkan rules tu, dia tak ada pilihan yang menyebabkan dia orang kena stay jugalah dengan benda tu. Kita nak tengok juga reaksi dekat media sosial daripada Instagram yang aku ada buka pasal topik ni juga. Amir Ishak dekat Instagram kata Poch out sebab Chelsea tak deserve manager sebaik dia. Banyak sangat masalah dalam pasukan. Dia ni mungkin perspektif lain. Perspektif yang berbeza lah. Sebab aku tak tahu atas dasar apa yang dimaksudkan. Dia Poch bagi signal kiri, dia belok kanan. Tak, okey. Poch ni bila masuk dikenali sebagai manager yang boleh develop young talent. Kalau kau tengok daripada zaman dia dekat Southampton, dekat Spurs, he made a lot of stars kan. Nothing much dekat PSG lah. Betul. Tapi betul lah apa aku cakap kan. Tapi walaupun dia menang League Earn sekali. Title Tapi bila kau tengok sekarang ni dengan all these young players yang ada, kau campak. Tapi kau tengok Boli punya management style, kejap kau nak bawa Ronaldo masuk. Kan? Kejap kau nak buat macam tu. Lepas tu kau U-turn balik, kau buang Potter apa semua, kau go down the route yang kau nak spend on wonder kids. Kan? And even sekarang ni dalam window yang terakhir pun ada, yang baru ni pun ada satu lagi wonder kid yang masuk kan. Pendapat kau lah dengan identity Chelsea ni, this orang kata model ni boleh diteruskan atau tidak? Dah terbukti dah tak boleh. Tapi baru satu season bro. Baru 2 season with by two right, different managers under the same owner. By right, sebesar klub macam ini, dia sebenarnya tak boleh perlukan 2 season sebenarnya. Tapi aku yakin kita akan cerita lagi pasal Chelsea dalam episod akan datang sebab masa tak mengizinkan. Kita nak move on kepada Fantasy Premier League. Sebab kita nak tengok dulu macam mana perkuntaan poin aku. Aku hampa gila lah. Season ni antara season hambar aku secara jujurnya. Hamba kau kata kau punya 70 bagi aku level yang aku main ni, bagi aku ni hamba lah. Bukan nak kata level sebab aku punya expectation tinggi. Aku letakkan sasaran top 100k. Sekarang ni aku dalam lingkungan 300 plus ke 400k sekarang ni. Total point aku 1348, 70 point sahaja sebab sebelum City main, point aku 58. Aku 5 point atas safety zone untuk aku dapat kiranya aku akan naik ranking lah. Tapi disebabkan Phil Foden perform dalam game tu, aku jatuh. Sebab aku tak ada Foden. Sebab aku tak ada Phil Foden. Aku ada Alvarez dan aku ada Haaland. So last week aku makan dengan Alvarez. Minggu ni aku kehausan sebab aku tak ada Foden lah, pendek cerita. So total 70 point. Double game week adalah time yang aku akan target sebab aku masih lagi ada semua chips aku. Aku ada triple captain, aku ada bench boost, aku ada wildcard dan aku ada satu lagi apa? All out free hit. Aku ada free hit aku. Okay. So aku target Diogo Jota akan menjadi player aku akan bawa masuk this week untuk Jared Bowen yang ada kat bench aku. Richarlison tak ada. Richarlison tak ada, dia akan ada blank game week 26. So sekarang ni kau kena tengok ke depan. Tim-tim yang tak main game week 26, yang tak main game week 29. Kita tengok dulu Turu punya points sekarang. 1297. Wow, not bad.
57 poin je tu. 57. Exactly average point. Oh ya ke? Kau kira macam tu lah. Aku hanyalah seorang peminat bola sepak yang average. Adakah kau juga seorang lelaki yang biasa? Ya. Average. Tapi okey lah tu. Dia silap dia satu je. Dia ada Foden. Sebelum deadline, aku tertidur. Aduh. So Aku memang masa tu tak nak captainkan Haaland. Antara Cole Palmer ataupun Foden aku nak captainkan. Sayang. So aku tertidur. Kalau tidak, Tapi deadline dia pukul 7 malam. Kau tidur kau berapa dia? Kau tidur 5.30 petang? 6 petang? Exactly, that's what happened. Aku tidur petang. Tak apalah, apakan daya kau penat kerja kot. Apis, point kau macam mana lah, Apis? Kau macam tak jauh daripada aku. Hui, dahsyat. Kejar nampak? Cuma 21 poin saja. Tu aku cakap, bila kau dah dekat macam ni dengan aku, Pis, maknanya aku punya season ni buruk lah. Betul. Ibaratnya macam tu, Apis. Sebab aku pun tak berapa... Aku pun tak berapa... Macam tadi aku mention, aku tak berapa ni sangat dekat FPS sebab aku kepada NBA sekarang. Itulah tapi sometimes orang cakap, bila kau tak tukar, bila kau terlupa tukar, time tu lah point kau tinggi sebenarnya. Betul, yes. Kadang-kadang kalau kau biar tak buat apa-apa, kau tak gatal, time tu lah elok. Sebab biasa aku selepas habis game week tu, aku akan tukar on the spot. Which is aku tak akan tunggu sampai hari kejadian atau hari sebelum kejadian sebab aku takut lupa. Okey. Cuma kalau aku ingat baru aku akan tukar. Tapi dahsyat. So ni aku rasa dia pun bonusnya sebab aku dah nak jual dah Foden tu sebenarnya. Ui, nasib baik. Sebab aku dah nak ambil Richarlison. Jangan jual, Pi. Sebab Foden ada double game week. Dia meet 25 ni. So maknanya aku akan kekalkan 3 player City lah. Maintain, jangan jual. Next, kita tengok kedudukan Liga BDB. 1489 per jauh. Jauh. 14 dah. Wenger Zipper, Sean Tam masih lagi gah di tangga teratas. Jurgen ISM antaranya, Kota Lama City. Siapa lagi? Bumblebee, Aidit Bazli, Adik Topik pun masih lagi dalam top 10. Semua nama-nama yang aku kerap tengoklah dalam kedudukan top 10 ni. Menarik untuk melihat siapa yang akan menjuarai Liga Fantasi Berbulu Gambar. Baru minggu ke-23 kan. Chip season belum start lagi. So mungkin ni banyak dah pakai chips kan. Bila start chips, kat situlah kau akan nampak ranking jatuh naik. Kat situlah kau akan nampak mungkin peluang untuk aku mengejar dan sebagainya. Dan itu yang exciting. Inilah yang kata exciting time untuk Fantasy Premier League sebenarnya. Kau punya tips kalau double game week sesuai pakai chip siapa yang first ni? Triple captain saja untuk game week 25. Kalau siapa kurang pemain game week 26 kena pakai free hit ataupun simpan untuk game week 29. Wildcard bagi aku adalah pada game week 30. Guys, kita tak ada banyak masa. Aku nak ucap terima kasih kepada Turu. Terima kasih kepada Apis. Terima kasih kerana menjemput. Terima kasih kepada korang semua. Ingat, kita bukan pandit, kita bukan expert. Kita sekadar peminat bola sepak macam korang. Kita bagi pendapat je, kita banter. Semuanya demi keseronokan menyaksikan bola sepak. Okay? Sampai di sini saja, kita jumpa lagi dalam Berbulu dengan Ben minggu depan. Bye-bye. Look at me go.